babu shaumi tatawwu'i wa ma nuhiya an shaumih, ataupun babun shaumut tatawwu'i wa ma nuhiya an shaumih. Bab pada menyatakan puasa sunat dan apa-apa, iaitu hari-hari yang dilarang daripada berpuasa. Bisanadil muttasili ila al-Imam Ibn Hajar wa bi al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa bihi qala an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyata wal baqiyah wa su'ila an siyam yaumi Ashura qala yukaffiru as-sanata al-madiyah wa su'ila an shaumi yaumi al-itsnain qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi aw unzila alayya fi, rawahu Muslim. Daripada Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah. Maka baginda menjawab pahalanya dapat menghapuskan dosa-dosa tahun sebelumnya dan dosa-dosa tahun mendatang. Pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Ashura. Maka baginda menjawab pahalanya dapat menghapuskan dosa-dosa tahun sebelumnya. Pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Isnin. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, hari Isnin itu adalah hari kelahiranku, hari aku diutuskan dan hari permulaan wahyu diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ini hadis yang sahih, yang tidak ada permasalahan di sudut kedudukan hadis, yang menceritakan tentang kelebihan puasa pada 3 hari. Pertama pada hari Ashura, hari Arafah, yang kedua hari Ashura, yang ketiga pada hari Isnin. Ini di antara kelebihan puasa hari Arafah. Kelebihan dia diampunkan 2 tahun. Tahun lepas, setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Timbul satu permasalahan. Hak yang dosa lepas, ialah kita dah dosa, Allah Ta'ala boleh ampun. Yang akan datang tak buat lagi, macam mana dah ampun? Kalau kita main mantik sikit lah, benda yang tak ada, macam mana nak ampuhkan? Benda yang tak ada. Okey, pokok yang telah ditanam, boleh kita tebang. Tapi pokok yang belum ditanam, nak tebang macam mana? Apa jawapannya? Rumah yang telah dibina boleh dirobohkan. Tapi rumah yang belum dibina, macam mana nak dirobohkan? Sebab tu Nabi sebut diampunkan dosa akan datang. Samalah dengan ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah Taala mengampunkan dosamu wahai Muhammad, dosa yang telah lepas dan dosa yang akan datang. Kesilapan yang akan datang. Kesilapan yang lepas dan kesilapan yang akan datang. Akan datang. Tak buat lagi, macam mana kata silap? Dosa tak buat lagi, macam mana kata silap? Siapa boleh jawab? Antara jawapan, banyak ulama-ulama jawab, berbagai-bagai jawapan ulama jawab. Antara jawapan yang menjadi pilihan saya, yang mudah sikit kita nak faham, maksud Allah Ta'ala mengampunkan dosa yang akan datang, iaitu Allah Ta'ala memelihara kita daripada melakukan dosa. Itu mana hapuskan dosa akan datang, memelihara kita daripada melakukan dosa. Itu kelebihan kita berpuasa pada hari Arafah. Hari Ashura setahun je, Arafah 2 tahun, hari Ashura setahun. Dan pada hari Isnin dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari tersebut di antara kelebihan hari Isnin, hari Nabi dilahirkan, hari Nabi dibangkitkan, dan hari yang diturunkan wahyu yang pertama. Ini menunjukkan bahawa Nabi dilahirkan pada hari Isnin, ada nas dia.
Sebab itulah kadang-kadang sekarang ni macam-macam orang timbulkan permasalahan berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang kita pening. Benda yang kita dah pegang lama dah tapi dipertikaikan balik. Nabi kahwin dengan Aisyah umur masih bawa umur 6 tahun, Nabi duduk bersama umur 9 tahun, dia kata tak logik macam-macam. Ada 20 dalil mengatakan tak betulnya Nabi kahwin. Sedangkan kita boleh rok dengan satu dalil saja, hadis Bukhari yang menceritakan bahawa Nabi kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun bersama dengan 9 tahun. Pada satu dalil kita rok habis 2-30 dalil dia. Dia banyak dalil logik begitu gini, adat Arab tidak begitu gini. Awak tahu mana ada Arab? Awak dan duduk zaman tu. Kebiasaan Arab, kebiasaan kita, kalau kita tengok adat orang Melayu kita hak dulu pun kadang-kadang 11 tahun kahwin. Ada tok nenek kita dulu kadang-kadang umur 11 tahun kahwin. 12 tahun dah beranak dah. 12 tahun dah beranak, orang dulu biasa. Tapi itu bila ada nas, ada sandaran yang kukuh, memang kita tidak perlu lagi kita guna akal yang macam-macam, kita buat penafsiran dengan akal kita. Tetapi ada juga pegangan yang kita pegang dalam sirah yang memang perkara tersebut dibincangkan oleh ulama. Sebagai contohnya tentang adakah umur Sayyidatina Khadijah ketika beliau berkahwin dengan Rasulullah 40 tahun. Yang tu memang ada perbincangan. Ada perbincangan kerana tidak ada nas yang jelas daripada kitab-kitab yang muktabar yang mensabitkan berapa umur beliau secara putus berbanding dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Memang ada nas. Begitulah berkaitan dengan kelahiran Nabi, ini menunjukkan bahawa Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Tak boleh lari jauh sangat daripada hadis kita ni. Dan satu lagi perlu diambil perhatian apabila disebut dosa-dosa yang dihapuskan di sini, dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil, dosa besar perlu pada taubat. Ini yang dinyatakan oleh para ulama. Begitulah juga dosa yang tidak melibatkan hak manusia. Curi barang orang tak padan puasa hari Arafah. Buat seleweng harta negara tak padan puasa hari Arafah. Tu harta negara, tu harta orang ramai. Tipu duit masjid tak padan puasa hari Arafah, kena pulang balik ke masjid. Kalau kita kata padan dengan puasa hari Arafah boleh hapus semua sekali, tidak ada ulama yang mengatakan begitu. Ditafsirkan dengan hadis yang lain, bab kafarah dosa ini jetu nibatil kabair, jika dia menjauhkan dosa-dosa besar. Okey, hadis seterusnya. Perbincangan tentang tarikh kita confuse tarikh puasa Arafah. Arafah ni di Mekah. Kan? Arafah di Mekah. Dia masalah tu berkaitan dengan kita nak pegang tentang perbezaan matlaq ataupun tidak. Sebab itulah majlis-majlis fatwa kita, oleh kerana mereka berpegang dengan mazhab Syafi'i yang buat perkiraan berdasarkan kepada perbezaan matlaq. Perkiraan tarikh puasa, tarikh raya berkaitan, oleh kerana kita dengan Mekah perbezaan matlaq, maka berbezalah hari. Jadi kita, kalau kita ambil kira tentang perbezaan matlaq, memang berbeza hari. Tapi kalau tak nak ambil kira berkaitan matlaq, kita kira puasa Arafah secara umum gitu saja, memang Arafah duduk di Mekah. Saya peringkat awal dulu, orang tanya macam mana kalau beza Arafah di Mekah dengan Arafah di sini, dengan hari Arafah di sini. 9 Zulhijjah di sini beza dengan 9 Zulhijjah di Mekah. Peringkat awal dulu saya kata kita ikut Mekah lah, sebab Arafah duduk di Mekah.
Tapi bila kita baca balik, kita kena ambil kira juga tentang matlaq, perbezaan perbezaan jam di antara kita dengan Mekah tu, kita kena ambil kira juga. Walaupun kita berpuasa hari Arafah tersebut, orang Mekah dah raya. Tu tidak timbul masalah, kerana kita dengan mereka berbeza matlaq. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana ka siyamid dahr, rawahu Muslim. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, pahalanya sama dengan 1 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ni juga merupakan hadis yang sahih yang menceritakan tentang kelebihan puasa Syawal. Kita tahu puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal ni mestilah digabungkan juga dengan puasa Ramadan. Jangan kialat. Ada setengah orang kata puasa, kalau orang malas dia kata apa? Dia kata puasa 6 ni ibarat puasa setahun. Jadi tak payah puasa Ramadan lah. 6 tu termasuk semua sekali. Itu kefahaman yang tak betul. Kerana Nabi sebut puasa Ramadan kemudian sambung 6. Ramadan sambung 6. Dan dalam kitab Sunan Al-Kubra, kitab Sunan Al-Kubra Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Dan Imam Nasa'i ni sebagaimana kita tahu, dia ada 2 kitab yang masyhur, Sunan Kubra dan Sunan Sughra. Sunan Sughra ataupun dikenali sebagai Al-Mujtaba. Sunan Sughra itulah yang kita katakan Sunan Nasa'i. Yang popular dengan nama Sunan Nasa'i, Sunan Sughra. Tapi ada kitab yang lebih besar daripada itu lagi, Sunan Kubra. Dalam Sunan Kubra menceritakan kenapa pahala dapat setahun. Diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu syahri Ramadan bi asyrati ashhur. Puasa Ramadan digandakan pahala dia ibarat 10 bulan. 30 hari ibarat sebulan puasa ibarat 10 bulan. Wa siyamu sittatin bi syahrain. Puasa 6 hari ibarat 2 bulan. 6 kali 10 60 2 bulan. Kerana li'annal hasanata bi asyri amsalha, satu kebaikan diganda 10. Jadi 60 hari puasa 6 hari pahala puasa pahala 2 bulan, pahala 60 hari. Puasa sebulan pahala 10 bulan. 10 bulan campur 2 bulan cukup setahun. Tu sipir dia. Dinyatakan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra daripada Thauban radhiyallahu taala anhu. Ini kelebihan puasa 6 Syawal. Hadis seterusnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawmi an wajhihi an-nar 70 kharifa. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak sekali-kali seorang hamba mengerjakan puasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah akan menghindarkan dirinya dari neraka berkat puasanya, iaitu disebabkan puasanya di hari itu sejauh jarak perjalanan 70 musim ataupun 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teks hadis ini menurut Muslim, iaitu lafaz hadis ini merupakan lafaz Imam Muslim. Hadis ini juga hadis sahih berkaitan dengan kelebihan puasa sunat. Ulama menyatakan bahawa hadis ini berkaitan puasa sunat, bukannya puasa
puasa yang wajib. Puasa wajib sudah pastilah kelebihan dia lebih daripada yang sunat. Jangan kita silap faham bila kata kelebihan puasa sunat gini, mana yang wajib lebih lagi. Buat sunat saja tak buat wajib tak jadi. Dalam hadis ini sedikit perbahasan dari segi bahasa. Bila Allah Taala, bila Nabi sebut ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu, Allah Taala menjauhkan disebabkan puasa hari tersebut akan wajahnya. Wajhun makna wajah. Wajah muka. Allah Taala selamatkan muka kita. Selamatkan muka kita. Disebut muka kalau mengikut perbahasan ilmu balaghah dinamakan majaz. Bukan Allah Taala selamatkan muka. Muka saja. Hak lain tak selamat. Muka je selamat. Tiba-tiba kaki duduk dalam neraka, telinga duduk dalam neraka, tangan duduk dalam neraka. Bukan itu maksudnya. Jangan kita faham secara zahir, kerana dalam Al-Quran banyak ayat-ayat dalam bentuk majaz. Apa majaz? Maknanya walaupun zahir dia lain, tetapi maksud dia lain. Zahir dia muka apa dia? Ni saja muka. Tetapi maksud dia adalah keseluruhan tubuh badan. Sebab itulah diterjemahkan di sini Allah Taala selamatkan, menghindarkan dirinya, satu tubuh, satu diri tersebut, bukannya muka sahaja. Majaz di sini namakan majaz mursal, itlaqul juz'i wa iradatul kull. Disebut satu bahagian tetapi yang dimaksudkan semua. Itu biasalah dalam bahasa Melayu pun ada. Dalam bahasa Melayu apa? Contoh dia, kita bercakap dah. Weh, mu mana ni? Aku tak nampak putih mata pun. Tak nampak putih mata. Maknanya tak datang. Bukan mata tak nampak. Hak yang maksud dia tak nampak satu tubuh datang. Tak nampak putih mata. Macam-macam lah. Dalam bahasa Melayu pun kita guna gitu. Itu juga sebahagian daripada uslub Arab. Kenuri dah. Orang Kelantan kata jemput makan gula. Marilah nak jemput demo makan gula hujung minggu ni. Apa maksud dia? Jemput makan jamuan kenuri, bukan gula saja. Jangan faham betul benda. Dia jemput makan gula aja. Sambal tak boleh makan, nasi tak boleh makan, air tak boleh minum. Maksud disebut gula saja, tapi maksud dia semualah hidangan kenduri tersebut. Sebut gulai tetapi maksud dia semua. Samalah dengan ayat ni. Uslub bahasa Arab pun sama, ada diguna begitu. Sebut muka tetapi maksud seluruhan tubuh. Oleh kerana muka, apabila muka selamat daripada api neraka, muka merupakan anggota yang kita muliakan. Anggota yang paling mulia muka kita, dan bila muka selamat, tubuh badan yang lain juga selamat daripada api neraka. Puasa sehari kelebihan dia 70 tahun Allah Taala selamatkan kita daripada api neraka. Ini besar ganjaran kalau Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita. Sebab itulah ahli-ahli sufi kata apa? Dia kata kalaulah 2 rakaat sembahyang sunat aku Allah Taala terima, yang tu merupakan satu nikmat yang sangat besar. Terima pahala dia. Hak lain tu lepas daripada tanggungjawab tak apa dah. Tapi kalau terima pahala sembahyang 2 rakaat, hak tu dah besar sangat dah. Sebab apa? Ada kita baca satu hadis dulu, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh, sebelum subuh, lebih baik daripada isi dunia. Dunia dan isinya. Tu hebat dah. 2 rakaat pun. Sebab itulah yang paling penting kita buat amalan, bukan kita nakkan kepada kuantiti saja, tetapi nakkan kualiti supaya Allah Taala terima amalan kita. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان.
wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya sering berpuasa sehingga kami mengiranya tidak akan berbuka. Dan ada kalanya baginda sering berbuka sehingga kami mengiranya tidak akan puasa. Namun aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku belum pernah melihat baginda berpuasa lebih banyak dalam sebulan selain dalam bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun lafaz ini merupakan lafaz Imam Muslim. Ini berkaitan dengan puasa sunat Sya'ban. Di antara kelebihan puasa sunat Sya'ban, hadis ini Aisyah kata Rasulullah ni kadang-kadang bila dia puasa, direct puasa, macam tak pernah buka ni, tak apa, direct puasa. Yasumu hatta naqula la yuftir. Dia puasa direct sehingga kami kata bila dia buka ni? Seolah-olah puasa sama. Tapi ada kala wa yuftiru hatta naqula la yasum. Ada kala nampak tak puasa sama. Hari ni dak, esok dak, lusa dak. Bila dia puasa? Ni keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa penafsiran ulama? Ulama menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila keadaan beliau tidak ada masalah, tidak ada perkara yang berat yang beliau nak lakukan, beliau sering kali puasa sunat seolah-olah tak nak tinggal puasa sunat. Tapi bila ada kerja-kerja yang berat, di antaranya jihad, kadang-kadang persediaan untuk jihad makan masa puluhan hari, berperang berapa hari, persediaan begitu begini, memakan masa yang begitu lama. Dalam tempoh tersebut Nabi tak puasa kerana nak membina satu kekuatan tubuh badan, persediaan untuk nak berjihad, sama-sama sahabat latihan begitu begini. Jadi oleh kerana itu nampak Nabi tak puasa dalam jangka masa yang agak panjang. Itulah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, bulan yang paling banyak Nabi puasa sunat bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, Aisyah kata kalau bulan puasa penuh, aku tak tengok dia puasa penuh melainkan hanya pada bulan Ramadan sahaja. Tetapi ada riwayat yang lain. Tuan-tuan, ini riwayat kenyataan Sayyidatina Aisyah. Dia kata tak pernah tengok Rasulullah puasa penuh melainkan bulan Ramadan. Yang paling banyak Nabi puasa sunat bulan Sya'ban. Tapi ada di sana riwayat Imam Muslim juga menyatakan bahawa kana yasumu Sya'bana kullah. Nabi sembahyang, Nabi puasa bulan Sya'ban penuh, direct sebulan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan siapa-siapa nak puasa sebulan penuh pun ada nas dia. Nabi pun ada riwayat menyatakan bahawa bahawa beliau puasa bulan Sya'ban penuh. Wa kana yasumu Sya'bana illa qalila. Ada dua kenyataan riwayat dalam Imam Muslim, puasa Sya'ban penuh dan puasa Sya'ban kebanyakan hari, illa qalila. Yang ditinggal beberapa hari sahaja, sikit je ditinggal. Banyak puasa pada tak puasa. Jadi itulah dua keadaan Rasulullah. Ada kala Rasulullah puasa penuh di bulan Sya'ban, ada kala Rasulullah puasa pada kebanyakan hari di bulan Sya'ban. Itulah yang datang kepada kita daripada riwayat-riwayat. Jadi mungkin kita biasa dengar dah. Kita biasa dengar sebelum pada ni orang duk pegang dengan hadis Aisyah saja. Kata Nabi tak pernah puasa penuh melainkan bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Bulan Sya'ban tak pernah, bulan Sya'ban tak pernah. Seolah-olah mereka tak jumpa perbahasan ataupun tak jumpa riwayat yang mengatakan Nabi puasa penuh di bulan Sya'ban. Jadi benda tu bila kita jumpa kedua-dua riwayat, kita katakan riwayat tersebut tidak ada percanggahan. Kenapa tidak ada percanggahan? Mungkin tahun ni Nabi puasa penuh, mungkin tahun depan Nabi puasa, pada tahun yang lain Nabi puasa tidak penuh.
Itu perkara yang tidak bercanggah sama sekali. Dah Sayyidah Aisyah kata Nabi tak sempurnakan puasa hanya pada bulan Ramadan. Hak tu kenyataan Aisyah. Yang Aisyah tahu, Nabi bukan hanya Aisyah saja isteri dia. Kalau duduk dengan Aisyah sepanjang masa, mungkinlah kita kata kenyataan Aisyah ni tidak boleh dipertikaikan. Tetapi Aisyah hanya bagi tahu yang sama dengan dia. Waktu bersama dengan dia, Nabi tak puasa penuh bulan Syaban. Tapi waktu-waktu lain ada riwayat yang lain kata Nabi puasa penuh. Tidak ada timbul percanggahan di antara satu sama lain. Rejab. Okey, berkaitan dengan puasa 3 bulan betul-betul, Rejab, Syaban dan Ramadan. Bagaimana kita tahu? Rejab puasa Rejab di antara bulan haram. Bulan haram apa dia? Ada 4. Tak ingat juga berat nanang kita. Muharram, Safar, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Hak 3 tu berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian hak yang tak berturut-turutnya Rejab. Rejab di antara bulan haram. Bulan haram ni di antara bulan yang digalakkan kita melakukan amalan-amalan yang banyak, di antaranya puasa. Jadi sebab itulah fatwa ulama. Saya nak sebut di antara yang jelas menyebut masalah ni iaitu Syekh Atiyah Saqar, mantan almarhum Syekh Atiyah Saqar, mantan kepada ketua Majlis Fatwa Al-Azhar dulu. Kalau Fatwa Azhar sekarang ni lain sikit. Dia dipengaruhi oleh ahli politik sikit. Tapi dulu mantan ketua ahli Majlis Fatwa Azhar menyatakan bahawa tidak jadi masalah puasa 3 bulan berturut-turut. Bulan Syaban memang ada riwayat Nabi puasa penuh. Bulan Ramadan memang wajib. Bulan Rejab adalah bulan haram yang memang digalakkan kita buat amalan, memang digalakkan. Cuma tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan Nabi puasa 3 bulan berturut-turut, itu memang tak ada hadis. Kalau kita nak amal, jangan kita kata ini sunnah Nabi 3 bulan berturut-turut. Tapi ada galakan untuk kita buat amalan, perbanyakkan amalan bulan haram, bulan Rejab. Perbanyakkan puasa bulan Rejab, bulan haram, Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, perbanyakkan puasa. Hak tu ada perintah yang umum. Bila perintah yang umum, kita tak boleh nak kata tak boleh. Cuma kita tak katalah, jangan sampai kita kata sunnah. Kita tak kata itu bid'ah kerana ada perintah yang umum. Dan kita tak kata itu sunnah kerana tak sabit dalam amalan Rasulullah berpuasa 3 bulan berturut-turut. Itu adalah suatu penjelasan yang memang itulah yang saya pegang. Kalau orang lain pula dia pegang. Memang kita tak nafikan banyak suara-suara hak kata puasa 3 bulan berturut-turut tu bid'ah. Hak tu banyak sangat kita dengar. Tapi untuk nak membid'ahkan satu-satu amalan, sebenarnya bukannya semudah itu. Cuma kalau kita katakan puasa 3 bulan berturut-turut tu bukan sunnah, saya setuju. Memang betul. Memang bukan sunnah. Tetapi tidaklah merupakan satu amalan yang sia-sia. Ada satu faedah yang penting. Dr. Nuruddin Itir dia sebut, dia kata tengok puasa yang wajib Ramadan. Sunat banyak puasa bulan Syaban. Sunat 6 hari bulan Syawal. Dia seolah-olah macam kita sembahyang. Ada sembahyang wajib, ada sunat qabliyah dan sunat ba'diyah. Dia kata puasa Syaban ni seolah-olah macam sunat qabliyah sebelum puasa Ramadan. Sunat qabliyah daripada Ramadan. Dan
puasa Syawal sunat ba'diyah. Tu bila sunat, amalan-amalan sunat ni dia menampung kecacatan yang ada pada amalan yang wajib. Kemudian hadis terusnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri 3 ayyam 13 wa 14 wa 15. Rawahu an-Nasa'i wa Tirmizi wa sahhahahu Ibnu Hibban. Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk melakukan puasa 3 hari dalam setiap bulan, iaitu tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Berkaitan dengan hadis ni, walaupun kita lihat sini tak ramai yang meriwayatkan yang disebut oleh Ibnu Hajar, tetapi setengah ulama menyatakan hadis ini hadis termasuk di antara hadis yang mutawatir. Kenapa? Kerana sahabat yang meriwayatkan hadis ini lebih daripada 10 orang sahabat. Lebih daripada 10 orang sahabat menceritakan tentang Nabi menganjurkan puasa 3 hari setiap bulan. Walaupun dengan lafaz-lafaz yang berbeza, tetapi ramai, lebih daripada 10 orang sahabat. Bila sahabat 10 orang lebih bawa cerita yang sama, peringkat sahabat ni memang kita boleh percaya berlaku. Kalau Abu Hurairah seorang pun kita percaya dah. Tapi kalau 10 orang lebih, cuba kita bayangkan, memang kita tak terfikir 10 orang ni tersilap berlaku. Kalau Abu Hurairah seorang, kita mungkin ada juga, walaupun kita terima riwayat dia, tetapi ada sikit-sikit kita kata ada kemungkinan dalam beratusan hadis, dalam ribuan hadis, ada kemungkinan dia tersasar juga. Sebab dia manusia. Tetapi bila sahabat 10 orang lebih, jadi ulama menyatakan kalau peringkat sahabat lebih pada 10 orang memang dikira mutawatir. Mutawatir. Tapi kalau peringkat orang lain 10 orang belum tentu. 10 orang bawa berita zaman sekarang ni dah. Berita yang pertama TV3, yang kedua TV1, 1, 2, 3, 3 dah. TV NTV 7, Astro, laman internet, berapa puluh laman internet tu, ratus sumber kita dapat, belum tentu. Boleh jadi berita tersebut berita yang palsu lagi. Tu sebab itulah ulama menyatakan nak jadi mutawatir ni bila sampai kepada mereka, kebanyakan mereka tidak menghadkan bilangan. Hadis mutawatir marawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatuhum 'alal kadhib, yang diriwayatkan satu kumpulan daripada satu kumpulan yang tak mungkin mereka ni pakat nipu belaka. Bilangan berapa? Tengok keadaan. Kalau sahabat 7-8 orang tu kita yakin dah. Tabi'in tengok taraf macam mana. Kalau tabi'in hak yang besar-besar, fuqaha di kalangan tabi'in, Sa'id bin Musayyab, Hasan Basri, orang-orang yang besar tu mungkin 5-6 orang, hebat dah. Tabi'in mungkin bilangan dia yang lebih sikit. Tapi peringkat bawah mungkin 20 orang, baru kita boleh kira yakin sampai tahap mutawatir. Mutawatir ni makna tanpa ada sedikit keraguan pun 100% dia merupakan kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kelebihan hadis ini menceritakan tentang perintah puasa 3 hari. Dan perintah tersebut, kita tahu perintah ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunat. Dalam masalah ni ulama tidak ada menyatakan perintah ini perintah yang wajib. Jadi bila tak ada, dia bukan merupakan perintah yang wajib, dia merupakan perintah yang sunat semata-mata. Walaupun Nabi sebut, walaupun Abu Dzar sebut amarona Rasulullah perintah. Rasulullah perintah, ada yang wajib, ada yang sunat.
Hadis seterusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idzni. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari wa zada Abu Dawud ghayra Ramadan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperkenankan ataupun tidak halal, la yahillu, tidak halal bagi seorang wanita berpuasa. Tak boleh dia puasa sementara suaminya ada di rumah, iaitu ada bersama dengan dia, kecuali dengan izinnya. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Namun lafaz hadis ni adalah lafaz daripada Bukhari. Abu Daud dalam riwayatnya menambahkan selain daripada bulan Ramadan. Satu bab pula kita berkaitan dengan isteri. Tapi bab suami lain. Suami tak perlu minta izin isteri kalau nak puasa sunat. Isteri perlu minta izin suami kalau nak puasa sunat. Ini jelas daripada hadis ni. Tidak halal. Tak halal maknanya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan di sini mengikut ulama. Larangan di sini adalah larangan yang haram. Larangan yang haram jika dia tahu suami dia tidak membenarkan. Tidak benar, suami dia tak benar puasa sunat. Walaupun dia keras kata, aku ni ahli ibadat, aku ni nak jadi tokoh sufi, aku ni gitu gini. Tapi kalau suami tak bagi, wajib dia mengikut, dia taat kepada suami. Puasa sunat, antara sunat dengan wajib, yang wajib diutamakan. Ni maksud hadis ni. Kerana di sini disebut wazaujuha syahid, dalam keadaan suami ada bersama. Kalau suami tak ada ataupun suami suami sakit, tu tak perlu izin. Kerana apa? Kerana bila isteri berpuasa, adalah sedikit halangan bagi suami untuk melakukan perkara-perkara yang dihalalkan bagi pasangan. Mungkin suami dia nak, dia kata puasa, jadi alasan pula. Suami dia baru balik daripada overseas sebulan setengah dah, ataupun kerja jauh-jauh dah. Dia tahu suami dia balik, dia puasa pula. Tu jadi timbul masalah. Sedangkan dalam masalah ni perlu kepada izin. Tapi kita kena faham sebagaimana riwayat Imam Abu Daud, yang nak minta izin ini puasa sunat sahaja. Puasa wajib tak perlu. Kalau suami tak izin, mu jangan puasalah bulan Ramadan ni, tahun ni aku tak nak tengok mu puasa. Hak yang wajib, no way. Tak boleh nak taat kepada suami. Tak boleh nak taat kepada mak ayah dalam perkara-perkara yang memang Allah Ta'ala wajibkan begitu. Nak langgar, tu tak boleh dah. Tapi perkara yang sunat, dia perlu kepada keizinan suami untuk kita, untuk isteri berpuasa sunat. Tapi kalaulah sakit, di sini sebut suami dia hadir, suami dia ada bersama. Tapi kalau suami sakit, tu tak perlu minta izin. Contoh macam mana suami dia dah lumpuh, duduk tentang atas katil dah. Duduk tentang atas katil, tak payahlah abang, esok saya nak puasa sunat. Tu tak perlu izin. Kerana dia tahu dah suami dia tak ada apa dah. Angkat tangan dia pun tolong angkat. Angkat tangan tak mampu, nak bergerak tak mampu, cuma boleh kelip mata. Tu tak payah minta izin. Kalau nak melakukan puasa sunat. Maksud zaujuha syahid ni suami yang ada bersama dan dia ada kemampuan untuk melakukan hubungan suami isteri. Hadis seterusnya, bab kelebihan ni mudah saja. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain, yaumil fitri wa yaumin nahr. Muttafaqun alaih.
daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa dalam 2 hari, iaitu hari raya fitrah, raya puasa, dan hari raya korban. 2 hari ini memang hari yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kita puasa. Hadis ini diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri ni? Nama sebenar dia? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sahabat Nabi ada 2 orang yang popular nama Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik bin Sinan, nama popular beliau Abu Sa'id Al-Khudri. Nama sebenar Sa'ad bin Malik bin Sinan. Seorang lagi Sa'ad bin Malik, dia terkenal dengan nama Sa'ad, tapi ayah dia terkenal dengan gelaran. Sa'ad bin Malik, seorang lagi Sa'ad bin Malik, gelaran kepada Malik iaitu Abu Waqqas. Sa'ad bin Abu Waqqas bin Abi Waqqas, juga nama dia Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik yang pertama Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'ad bin Malik yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang mubasysyirin bil jannah, asyarah mubasysyirin, salah seorang 10 yang dijamin masuk syurga. Abu Sa'id Al-Khudri merupakan tokoh yang di antara 7 tokoh sahabat yang meriwayatkan hadis lebih daripada 1000 hadis. 7 je kalangan sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis lebih pada 7, lebih daripada 1000 hadis, 7 orang. Pertama apa dia? Abu Hurairah. Yang kedua Ibnu Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Aisyah. Yang kelima Ibnu Abbas. Yang keenam Abu Sa'id, dan yang ketujuh Jabir bin Abdullah. Tu ikut susunan, ikut ranking tu. Ikut ranking, tanda selalu. Maknanya kalau sebut nama 7 ni, dia antara 7 yang paling yang meriwayatkan hadis lebih daripada 1000. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Sa'id, dan Jabir bin Abdullah. Ini 7 yang meriwayat lebih pada 1000. Selain daripada itu, bawah pada 1000 belaka. Ilmu ni jarang jumpa dalam kitab. Saya pun baru dapat juga. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan hadis tentang larangan 2 hari tersebut. 2 hari tersebut memang haram. Sepakat ulama, di antaranya mazhab 4 mengatakan haram. Cuma ada sedikit perbezaan di antara mazhab Hanafi dengan mazhab-mazhab yang lain. Hanafi kata haram dia tarah makruh tahrim, maknanya berdosa. Tetapi kalaulah orang puasa dia berdosa tapi sah puasa tapi berdosa, dia agak pelik sikit. Ganjil nyusah diri, dapat dosa tapi puasa tu kira sah. Tapi mengikut pendapat yang lain daripada mazhab Hanafi, bukan setakat berdosa tetapi puasa pun tak sah. Tak sah. Jadi kok mana dosa tetap dapat. Baik Hanafi ke baik jumhur pun puasa dosa tetap dapat pada hari tersebut. Hadis yang seterusnya. Wa an Nubaisyah al-Hudhali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurb
wa dzikri lillahi azza wa jal. Rawahu Muslim. Nubaisyah Al-Huzali radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama hari tasyrik. Apa makna tasyrik? Asal makna tasyrik ni tasyrik makna hari jemur. Kenapa nama hari menjemur? Kerana orang-orang Arab dulu, oleh kerana pada hari Adha mereka sembelih korban. Selepas pada hari Adha tu, dia tak ada peti sejuk lagi zaman tu. Tak ada peti sejuk, jadi nak simpan daging bagi tahan lama, dia jemur. Tu asal makna tasyrik. Tasyrik makna menjemur. Hari jemur. Jemur daging-daging yang telah disembelih pada Idul Adha, pada hari yang pertama tu. Dan hari tasyrik adalah hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu hari tasyrik. Jadi berkaitan dengan hari tasyrik ni juga, hukum dia sama dengan puasa pada hari raya, 2 hari raya. Keempat mazhab kata haram, cuma 3 mazhab kata haram dan tak sah. Hanafi kata sah juga tapi berdosa. Tu sedikit perbezaan di antara 2 pandangan ulama-ulama mazhab. Hadis yang seterusnya, wa an Aisyah wa ibn Umar radhiyallahu anhum qala lam yurakhas fi ayyam at-tashriq an yusamna illa liman lam yajidil hadiya. Rawahu al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma keduanya menceritakan bahawa dalam hari-hari tasyrik dilarang melakukan puasa kecuali bagi orang yang tidak menemui haiwan hadi. Iaitu haiwan bagi orang yang kita tahu, orang yang ihram dalam haji qiran, haji tamattu', dia kena bayar dam. Tak mampu bayar dam, faman tamatta'a bil umrati faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi faman lam yajid fa siyamu 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum. Orang yang tamattu' antaranya dia kena sembelih binatang, sebagai kita namakan dam. Dan kalau tak mampu sembelih binatang, kena puasa 3 hari campur 7 hari. 7 hari di kampung, 3 hari di Mekah. 3 hari tersebut adakah dibolehkan pada hari tasyrik? Kita lihat pada hadis Aisyah dan Ibnu Umar menyatakan tidak dibenarkan puasa pada hari tasyrik melainkan orang yang tak mampu untuk nak bayar dam. Jadi maknanya orang yang kena bayar dam, tak mampu bayar dam, dia nak puasa yang 3 hari itu pada hari tasyrik, mengikut kenyataan ini dibenarkan. Tapi ulama-ulama dia ada bahas bahawa di antaranya mereka mengatakan bahawa hadis yang melarang tadi merupakan hadis yang umum, dan dia juga merupakan kenyataan daripada Rasulullah sendiri. Berbanding dengan kenyataan Aisyah dan Ibnu Umar, dia hanyalah hadis mauquf, kenyataan sahabat saja. Jadi kenyataan sahabat ini tidak boleh menandingi hadis yang umum tadi. Jadi umum tadi tidak membenarkan walaupun dalam keadaan dia melakukan haji tamattu' dan tidak mampu menyembelih binatang. Ini satu pandangan di kalangan ulama. Tapi ada ulama yang lain memberi pandangan yang berbeza. Tadi pandangan di antaranya pendapat mazhab kita, mazhab Syafi'i rahimahullahu taala, tak boleh juga. Tak boleh juga kerana hadis tadi hadis yang umum. Tapi ada pandangan yang menyatakan dibenarkan bagi golongan-golongan yang disebutkan tadi. Dia masalah khilaf sikit je. Orang yang
berkenaan saja. Jadi orang yang tidak berkenaan macam kita semua, memang tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang haramnya berpuasa pada hari tasyrik. Hadis seterusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhtassu yaumal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mengkhususkan malam Jumaat di antara malam-malam lainnya untuk melakukan qiyam, iaitu solat sunat. Dan jangan pula kamu mengkhususkan hari Jumaat di antara hari-hari lainnya untuk melakukan puasa, kecuali bagi seorang dari kamu yang kebiasaan puasanya bertepatan dengan hari Jumaat. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa an yasuma yauman qablah aw yauman ba'dah. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan pula bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu puasa di hari Jumaat kecuali bila puasa di hari yang sebelumnya atau di hari yang sesudahnya, iaitu kecuali bila puasa sehari sebelumnya ataupun sehari sesudahnya. Di hari itu kalau terjemah dengan sehari lebih mudah faham sikit. Bila puasa sehari sebelumnya ataupun sehari sesudahnya. Yauman qablah, sehari sebelum. Yauman ba'dah, sehari selepas. Muslimin dan muslimat sekalian, hadis ni berkaitan dengan puasa hari Jumaat. Mengkhususkan hari Jumaat untuk berpuasa. Jelas daripada hadis ni Nabi melarang. Nabi larang puasa khusus pada hari Jumaat. Hadis Abu Hurairah sahih riwayat Muslim. Juga hadis juga riwayat Bukhari dan Muslim yang kedua tadi daripada Abu Hurairah juga merupakan sahih, mengatakan jangan puasa. Hadis riwayat yang kedua tadi lagi kuat, la yasuman ahadukum, jangan seorang kamu berpuasa sekali-kali. Daripada mana sekali-kali? Daripada nun taukid. Nun taukid ni iaitu kenyataan yang sungguh-sungguh. Jangan sungguh-sungguh, jangan kamu buat sungguh-sungguh. Jangan kamu buat. Maknanya larangan yang bersungguh-sungguh. Daripada sini tuan-tuan, zahir hadis ni nampak macam haram. La yasuman, jangan. Tetapi para ulama dalam mentafsirkan hadis ni, jumhur ulama menyatakan bahawa makruh saja. Makruh saja kita khususkan hari Jumaat. Saja nak puasa sehari, hari Jumaat kita pilih. Kecuali dah jadi kelaziman kita puasa, kena pada hari Jumaat. Kita biasa puasa macam mana? Kita biasa puasa selang sehari. Yang ni puasa esok dak, puasa dak, kena sehari tu hari Jumaat. Itu tidak makruh dan tidak jadi masalah. Ataupun kita biasa puasa 3 hari sebulan, 14, 15, 16. Ataupun kita tak puasa 3 hari, kita ambil sehari je, ambil 15 je. 15 sama. Kena 15 pada bulan tu hari Jumaat. Tak makruh juga. Tak makruh juga. Kalau kita dah jadi adat kebiasaan kita begitu. Tapi kalau tidak jadi adat saja pilih, ulama kata makruh. Ni jumhur ulama kata makruh. Bahkan Imam Nawawi kata muttafaqun ala karahiyatih. Sepakat ulama kata makruh. Tetapi sepakat di sini tidak
menunjukkan sepakat ulama, ijma' ulama kata makruh, tidak begitu. Tapi kerana di sana ada pandangan-pandangan ulama yang lain, di antaranya Imam Malik sendiri menyatakan bahawa wasiyamuhu hasan. Siyamuhu hasan. Puasa pada hari Jumaat tu adalah puasa yang baik, bagus. Imam Malik dia meriwayatkan hadis ni, dia kata puasa dia baik pada hari Jumaat walaupun sehari saja. Dah apa penafsiran Imam Malik terhadap hadis ni? Nabi jelas larang. Dia tafsir kerana amalan ahli Madinah ada buat begitu. Ahli Madinah ni merupakan orang yang paling hampir dengan Rasulullah zaman tu lah. Amalan ahli Madinah. Tapi amalan lain, amalan sekarang ni tak jadi. Tapi amalan ahli Madinah zaman Imam Malik dulu, kerana masih hampir lagi dengan Rasulullah, dia menganggap amalan ahli Madinah sebagai hujah. Ada ahli-ahli Madinah, ramai juga ahli Madinah yang melakukan puasa khusus pada hari Jumaat. Jadi dia kata itu adalah amalan yang baik. Dan hadis ni larangan ni kerana dibimbangi takut Allah Ta'ala wajibkan puasa hari Jumaat. Jadi bila wafatnya Nabi, kebimbangan tu dah tak timbul lagi. Jadi bila dah hilang kebimbangan, hilang illah, maka hukum dia kembali jadi sunat balik. Ni hujah Imam Malik. Sebab itulah kadang-kadang tuan-tuan, ulama-ulama hadis ni, dia riwayat hadis tetapi tengok amalan mazhab dia lain daripada apa yang dia riwayat. Kita tengok macam pelik. Kadang-kadang kita kata mazhab dia tak mungkin tak jumpa hadis ni. Sebenarnya ulama-ulama mazhab jarang sangat dia tak jumpa hadis. Tetapi ada penafsiran terhadap hadis tersebut disebabkan di sana ada karinah, ada hujah-hujah yang lain yang menyebabkan dia terpaksa mentafsirkan hadis dengan tafsiran-tafsiran yang lain. Bukan dia tolak hadis, tetapi ada sebab. Kalau macam ni, dia tak tolak, tetapi dia mengatakan hadis ini ada illah. Kenapa Nabi larang? Kerana takut jadi wajib. Kerana ada amalan ahli Madinah yang mengamalkan puasa pada hari Jumaat. Inilah perbahasan ulama berkaitan dengan khusus puasa pada hari Jumaat. Tapi mazhab kita menyatakan makruh kalau kita semata-mata pilih hari Jumaat untuk puasa, kecuali kita gabung Jumaat Sabtu ataupun Khamis Jumaat, barulah tak jadi makruh. Habis hadis tu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza intasafa Sya'ban fala tasumu. Rawahu al-khamsah wastankarahu Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Sya'ban mencapai pertengahannya, maka janganlah kamu berpuasa. Hadis riwayat khamsah, namun Ahmad menilainya sebagai hadis yang mungkar, yang berkedudukan mungkar. Ini berkaitan dengan satu masalah berkaitan dengan puasa selepas daripada separuh Sya'ban. Sya'ban bermula daripada 16 Sya'ban sehingga Ramadan, apakah hukum puasa? Hadis ini pertama-tama kita bincang sikit berkaitan dengan kedudukan hadis ini. Ibnu Hajar dia menakalkan kenyataan Imam Ahmad, wastankarahu Ahmad. Imam Ahmad menghukum hadis ini sebagai hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar makna apa? Hadis yang dhaif. Dhaif bila sebut mungkar ni bukan dhaif kecil-kecil, yang bersangatan dhaif. Mungkar ni dah dekat nak pergi ke maudhu' dah. Yang bersangatan dhaif itu menurut kenyataan, menurut Imam Ahmad. Kenapa Imam Ahmad mengatakan hadis ni hadis mungkar? Bahkan bukan Imam Ahmad saja, di antara yang mempertikaikan hadis ni iaitu Abdul Rahman bin Mahdi, seorang tokoh hadis yang cukup terkenal walaupun tidak mempunyai kitab yang kita kenal, tapi beliau merupakan tokoh hadis yang terkenal
kerana ada dalam perawi hadis ni seorang yang bernama Al-Ala bin Abdul Rahman. Ala bin Abdul Rahman ni orang yang boleh dipercayai, tetapi dia yahim. Sadukun yahim, iaitu orang yang boleh dipercayai tapi banyak sangat salah cakap. Dalam riwayat dia banyak sangat salah. Tapi dia ni memang tak menipu. Memang bukan kaki kelentong, memang orang baik, tapi ingatan dia lemah sangat. Oleh kerana ingatan dia lemah sangat, ini menunjukkan bahawa hadis ni hadis yang lemah. Kenapa Imam Ahmad kata mungkar? Mungkar ni hadis yang ma rawahu dhaif mukhalifan liman huwa ma rawahu dhaif mukhalifan lima rawahu thiqah. Yang diriwayatkan oleh seorang yang lemah bercanggah dengan riwayat orang yang boleh dipercayai. Seorang yang lemah ingatan, diriwayat satu hadis bercanggah dengan orang yang kuat ingatan. Ini dinamakan hadis yang lemah tadi dinamakan hadis mungkar. Yang kuat ni dinamakan hadis ma'ruf. Satu lagi, hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang siqah, yang boleh dipercayai, tapi bercanggah daripada dengan hadis yang diriwayatkan orang yang lebih dipercayai. Contoh, berita yang diriwayatkan oleh seorang yang boleh dipercayai. Dia ni memang bagus, ingatan kuat gitu gini, tapi bercanggah daripada riwayat orang yang lebih lagi. Macam mana? Lebih ingatan, ramai bilangan. Hak ni riwayat kata 3-4 orang yang boleh dipercayai. Dia seorang, dia ni boleh dipercayai juga. Bercanggah di antara satu sama lain. Bila bercanggah, orang yang boleh riwayat yang seorang tadi dinamakan riwayat yang syadz, dhaif juga. Yang lawan daripada dia dinamakan syadz lawan ma'ruf lawan mungkar, syadz lawan tu carilah sendiri pula. Nak bagi belaka ni ya. Kalau ingat minggu depan ataupun kita jumpa pula. Syadz lawan apa Ustaz? Mutawatir dah. Syadz lawan ma'ruf lawan mungkar. Hadis syadz ma rawahu dhaif ma rawahu thiqah mukhalifan liman huwa awthaqu minhu. Hadis hadis mungkar ma rawahu ad-dhaif mukhalifan lima rawahu thiqah. Itu minggu depan ataupun akan datang kita jumpa. Ingat dulu ingat dulu mungkar lawan ma'ruf. Kita tengok hadis ini. Kenapa dikatakan mungkar? Kerana bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang perawi-perawi yang siqah, yang menyatakan bahawa Nabi pernah berpuasa sambung Sya'ban dengan Ramadan. Jadi macam mana haram 15 Sya'ban? Nampak macam bercanggah. Itu hujah mereka. Hujah yang mengatakan hadis ni bercanggah. Tetapi Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, dia menghukumkan hadis ni adalah dengan hadis hasan sahih. Kerana dia menyatakan, dia membuat penafsiran terhadap hadis ni dengan penafsiran yang lain. Dia kata tak bercanggah. Yang Nabi larang 15 Ramadan ke atas ni, saja-saja nak pilih 15 Ramadan baru nak puasa. Sebelum pada tu tak pernah puasa. Tapi kalau sambung daripada awal, tak ada masalah. Ini dah termasuk daripada adat. Inilah yang dipegang oleh mazhab kita, mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab itulah berdasarkan kepada hadis ni, Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i menyatakan bahawa makruh puasa
ataupun dilarang puasa selepas daripada separuh Syaban, kecuali bila dah jadi adat. Apa makna adat? Kita dah puasa sebelum pada tu. Kita dah puasa Isnin Khamis, kemudian tiba pertengahan Syaban, kita lajak juga Isnin Khamis. Walaupun 20 Syaban, walaupun 25 Syaban. Hal tu tidak timbul masalah, tak jadi makruh. Ni pendapat mazhab Syafi'i. Tetapi mazhab-mazhab yang lain menyatakan bahawa walaupun lebih daripada separuh Syaban, dia tidak dikira makruh lagi. Yang dilarang, tidak dikira larang lagi. Yang dilarang sehari ataupun 2 hari sahaja, yang dinamakan hari syak sebelum daripada Ramadan. Hak tu saja yang dilarang. Ni kenapa mereka mengatakan sehari dan 2 hari saja? Kerana ada hadis yang melarang kita puasa pada hari syak. Dan kenapa mereka tak pegang dengan hadis ni? Mereka berpegang dengan pendapat ulama-ulama yang menghukum hadis ni sebagai hadis mungkar. Jadi kedudukan hadis pun ada khilaf, menyebabkan hukum pun ada khilaf. Mazhab Syafi'i dia berpegang dengan hadis ni. Antara tokoh yang menyatakan hadis ni sahih dan hasan, Imam Tirmizi. Selain daripada Imam Tirmizi, Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, ramai lagi tokoh. Ini menunjukkan bahawa khilaf dalam menentukan hukum terhadap satu-satu hadis merupakan sebahagian daripada punca berlakunya khilaf di kalangan ulama. Sebab itulah tuan-tuan, banyak orang kata hadis kadang-kadang tak jumpa di mazhab. Mazhab ni canggah dengan hadis ni, kok tak jumpa hadis. Tetapi ulama-ulama yang membuat kajian, ladat tatabbu', buat kajian secara mendalam tentang hujah-hujah mazhab, mereka mendapati jarang sangat mazhab-mazhab tak jumpa hadis. Tetapi mazhab-mazhab dia ada penilaian-penilaian sendiri. Walaupun hadis ni orang ni kata sahih, mungkin dia ada penilaian-penilaian sendiri. Kerana kita kena ingat, tokoh-tokoh mujtahid dia semestinya seorang muhaddis. Maknanya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik memang muhaddis, tokoh hadis. Tetapi muhaddis, tokoh hadis tak semestinya ahli ijtihad. Nak ijtihad mesti tokoh hadis. Mesti di antara syarat orang boleh ijtihad, dia muhaddis, tokoh hadis. Tapi nak jadi tapi muhaddis tak semesti boleh ijtihad. Kita tengok banyak ulama-ulama hadis, dia hanya menukilkan kalam-kalam orang lain. Dia tengok di antaranya contoh Imam Tirmizi. Ni contoh yang sangat-sangat elok kita jadikan panduan. Imam Tirmizi dia dengan hadis anak murid Imam Bukhari. Imam Bukhari kata apa kepada Imam Tirmizi? Dia kata, aku dapat faedah, dapat manfaat daripada Imam Tirmizi lebih banyak daripada Imam Tirmizi dapat faedah daripada aku. Maknanya dapat anak murid yang hebat ni, tok guru pun jadi banyak ilmu diskus dapat sama-sama. Itu pengakuan daripada Imam Bukhari sendiri. Tapi Imam Tirmizi dia bawa hadis, dia kata apa? Bila bawa hadis dia kata, wal amalu ala hadza inda ahli ilmi kasyafi'i wa Malik wa Ishaq bin Rahawai. Wal amal bihadza wal amal ala hadza inda ahli ilmi ka Ahmad wa Sauri wa ghairihi wa. Maknanya dari segi nak mengeluarkan hukum, dia ambil kalam ulama-ulama yang lain. Walaupun dia suruh kelayakan nak keluar hukum direct daripada hadis, memang layak. Ini menunjukkan waraknya ulama-ulama dulu. Kepakaran dia dah ada, tetapi dia tengok ulama-ulama lain lebih hebat dari sudut fatwa, dari sudut mengeluarkan hukum, dari sudut ijtihad.
Imam Syafi'i lebih hebat, Imam Malik lebih hebat, Imam Ishaq bin Rahawayh lebih hebat, diambil daripada orang lain. Tapi kita tak jumpa hadis, aku boleh dah ni. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka orang, kita orang juga. Ada? Mereka orang, kita orang juga. Sama-sama boleh. Syafi'i pun bukan maksum, contoh. Tuan-tuan, kenyataan yang kadang-kadang kenyataan yang betul, tetapi maksud dan tujuan yang salah. Sebab itulah tuan-tuan, dalam masalah hadis ni kita kena banyak cermat. Lebih baik kita menakar. Nakar kalam ulama. Jadi kalau mereka tersilap, mereka ahli ijtihad, kita tak berdosa kerana kita ambil daripada mereka. Mereka juga dapat pahala kerana mereka telah berijtihad dengan kelayakan yang mereka ada. Kalau kita pandai-pandai buat keluar hukum, kita tersilap, kita berdosa, dan kita kalau betul pun kita berdosa. Kenapa? Kerana kita pandai-pandai nak buat apa yang kita tak layak. Kita nak mengeluarkan hukum sedangkan kita tak ada kelayakan nak mengeluarkan hukum. Apa hadis 40 pun tak habis, nak pandai-pandai nak keluar hukum. Rasa-rasa macam nak habiskan hadis. Berkaitan dengan sunat ni. Kita cuba baca. Wa anis Samma binti Busrin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturida alaikum fa in lam yajid ahadukum illa liha'a 'inabin aw 'uda shajaratin falyamdugha. Rawahu al-khamsah wa rijaluhu thiqat illa annahu muttarib. Wa qad ankarahu Malik wa qala Abu Daud huwa mansukh. As-Samma binti Busr radhiyallahu anha menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berpuasa hari Sabtu kecuali bila berpuasa yang difardukan bagimu. Dan jika seorang daripada kamu dalam berbukanya tidak menemui yang lain kecuali hanya kulit anggur atau batang pohon kurma, batang pohon muda, iaitu dahan muda, hendaklah dia mengunyahnya. Hadis riwayat khamsah, semua perawinya siqah, boleh dipercayai, namun sanadnya muqtarib, ada percanggahan. Imam Malik menilainya mungkar, dan Abu Daud mengatakan bahawa hadis ini telah dimansuhkan. Jadi berkaitan dengan puasa hari Sabtu, Nabi larang daripada hadis ni. Maksud hadis ni, Nabi larang puasa hari Sabtu kecuali puasa yang wajib. Kalau tak ada benda nak makan hari Sabtu, kekohlah apa benda boleh kekoh, Nabi kata. Tak ada nasi, tak ada lauk, tak ada beras, tak ada buah-buahan, kekohlah apa, kekoh dahan anggur pun jadi, asalkan kamu tak puasa. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah tetapi mutarib. Bab mutarib ni insya-Allah kita syarah kemudian. Hari ni dah banyak dah berkaitan dengan mustalah hadis. Tapi hadis ini bila mutarib, dia termasuk daripada hadis yang dhaif. Imam Malik juga mengingkari tentang kesahihan hadis ni, iaitu hadis ni mungkar. Imam Abu Daud kata hukumnya mansuh, mana larangan puasa pada hari Sabtu ni hukumnya mansuh mengikut Imam Abu Daud. Kemudian hadis terusnya, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara ma kana yasumu min al-ayyami yawm as-sabti wal ahad, kana yaqulu innahuma yawma 'idin lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum. Akhrajahu an-Nasa'i wa sahhahahu Ibn Hibban. Akhrajahu an-Nasa'i wa sahhahahu Ibn Khuzaimah wa hadza lafdhuh. Ummu Salamah radhiyallahu anha telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, sering berpuasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari biasa adalah hari Sabtu dan hari Ahad. Nampak bercanggah. Tadi Nabi larang puasa hari Sabtu. Ni banyak Nabi puasa hari Sabtu dan hari Ahad. Baginda telah bersabda, sesungguhnya keduanya merupakan hari raya kaum musyrikin dan aku ingin bersikap berbeza dengan mereka. Hadis diriwayat oleh Nasa'i, dinilai sahih oleh Ibn Khuzaimah, dan lafaz ini lafaz Ibn Khuzaimah. Jadi hadis ni nampak macam bercanggah di antara dua hadis, hadis Ummi Salamah dan hadis As-Samma. Hadis Samma ni sebagaimana kita tahu
banyak ulama mempertikaikan tentang kesahihan dia. Yang mengatakan hadis ni sahih pula, ada yang mentafsirkan bahawa hadis ni mansukh, tidak boleh diamalkan. Kerana apa? Dinasahkan oleh hadis Ummi Salamah yang menyatakan bahawa Nabi berpuasa, banyak berpuasa sunat pada hari Sabtu dan hari Ahad. Berkaitan dengan hadis ni, jumhur ulama, kebanyakan ulama menyatakan bahawa hukum berpuasa pada hari Sabtu adalah makruh. Hari Sabtu saja, tak gabung dengan Jumaat Sabtu, ataupun tak gabung dengan Sabtu Ahad, adalah makruh. Dan itulah larangan daripada Nabi tadi, mana larangan yang makruh. Jadi hadis Ummi Salamah yang menyatakan harus puasa pada hari Sabtu, ulama jawab pula hadis tu merupakan menyatakan hari Sabtu dan Ahad. Maknanya bukannya hari Sabtu secara bersendirian, sehari tu tidak, tapi Sabtu dan Ahad. Yang jadi makruh mengikut jumhur ulama adalah hari Sabtu sahaja, tapi Sabtu dan Ahad tidak lagi makruh. Hadis terusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumi Arafah bi Arafah. Rawahu al-khamsah ghairu at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wastankarahu al-Uqaili. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada hari Arafah di Arafah. Hadis riwayat khamsah selain Tirmizi dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim, namun Al-Uqaili menilainya sebagai hadis yang munkar. Hadis ni ada khilaf di kalangan ulama tentang sahih ataupun tidak. Di antara Imam Tirmizi, satu pihak Imam Tirmizi, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Hakim, Imam Zahabi dan lain-lain. Satu pihak lagi Imam Uqaili. Imam Uqaili ni dia ada satu kitab, kita dah kenalkan dulu Imam Uqaili. Dia ada satu kitab yang dinamakan Ad-Du'afa. Kitab berkaitan dengan perawi-perawi yang lemah, dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut biasanya merupakan hadis yang lemah. Jadi Imam Uqaili mengatakan hadis ni mungkar. Maksud hadis ni, Nabi tak benar puasa bagi orang melakukan haji pada hari Arafah. Puasa Arafah bagi orang buat haji tidak dibenarkan. Ini maksud daripada hadis ini. Jadi itulah yang dikatakan oleh ulama. Maknanya bagi orang buat haji makruh. Tidak dibenarkan di sini, maksudnya makruh untuk berpuasa, kerana bagi orang buat haji pada hari Arafah tu dia sibuk dan dia diutamakan melakukan ibadat yang lain. Banyakkan doa, banyakkan munajat, banyakkan baca Quran. Pada hari Arafah merupakan hari yang ada waktu yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita puasa dalam keadaan kita nak buat haji pada hari Arafah tersebut, mungkin kita jadi lemah, tak mampu nak buat kerja-kerja yang memang banyak digalakkan di dalam amalan haji. Tapi mazhab Hanafi menyatakan makruh tersebut bagi orang yang rasa lemah. Yang rasa lemah, dia ni dah kalau katakan seorang tu memang dah biasa puasa seumur, jadi kalau puasa tak beza dah bagi dia. Jadi orang yang macam ni tidak lagi makruh bagi mereka. Tapi bagi kebanyakan ulama mengatakan makruh, tak kira dia rasa lemah ataupun tidak rasa lemah. Tetapi Imam As-San'ani, pengarang Subus Salam, dia menyatakan bahawa haram. Ini pendapat Imam San'ani yang bercanggah dengan kebanyakan ulama-ulama yang lain. Hadis yang terakhir, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la shama man shama al-abad, muttafaqun alaih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak puasa bagi orang yang puasa selamanya. Hadis Bukhari Muslim. Wali Muslimin an Abi Qatadah bi lafdhin la shama wala aftar. Menurut riwayat Muslim melalui Abu Qatadah, disebutkan dengan lafaz yang berbunyi tiada pahala puasa dan tiada pula berbuka. Jadi satu masalah
masalah puasa sepanjang tahun, saumul abad, saumud dahr, puasa sepanjang tahun. Jadi di sini kita lihat hadis Abdullah bin Amr nyatakan la sama, tidak puasa. Mana tak puasa ni tidak ada pahala puasa orang yang puasa sepanjang tahun. Hadis Imam Muslim, la sama wala aftar, tidak ada pahala puasa dan tidak berbuka. Maknanya dia tak puasa, dia puasa tapi tak ada pahala. Secara zahir hadis ni menunjukkan bahawa haram puasa sepanjang tahun. Tapi ulama kata yang jadi haram kerana apa? Yang jadi haram puasa sepanjang tahun tu kalaulah sepanjang tahun tanpa ada berhenti, hari raya pun puasa juga, hari tasyrik pun puasa juga, yang tu baru haram-haram sungguh, shamal abad. Tapi Ibnu Hazmin dia kata apa? Dia kata haram-haram sungguh. Puasa sepanjang masa walaupun tinggal 5 hari yang dilarang tu, waktu pun haram juga. Ini pendapat yang bercanggah dengan ulama-ulama lain. Tapi kebanyakan ulama menyatakan bahawa makruh kita berpuasa sepanjang tahun. Makruh kita berpuasa sepanjang tahun jika puasa tersebut menyebabkan kita lemah tubuh badan dan mengganggu kewajipan-kewajipan yang lain. Ini kebanyakan ulama menyatakan. Kerana kebiasaannya kalau puasa seumur memang banyak benda yang kita tak mampu buat. Sepanjang tahun tak mampu kita buat banyak benda kalau kita direct berpuasa. Kerana hadis yang lain menyatakan fa inna li jasadika alaika haqqan, tubuh badan kamu ada kewajipan terhadap tubuh badan. Wa li zaujika alaika haqqan, bagi pasangan kamu juga ada kewajipan. Banyaklah kewajipan-kewajipan yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala. Bagi contoh, kita kalau kita kerja, kerana puasa menyebabkan kita kerja merudung, sedangkan pekerjaan kita merupakan satu tanggungjawab. Tapi bila sebab puasa, tiba pukul 12 dah moyok dah, tak boleh nak buat kerja. Jadi yang macam ni makruh puasa tersebut. Ini yang dinyatakan oleh ulama. Tetapi dalam mazhab Maliki menyatakan sunat juga puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Apa hujah Imam Maliki? Imam Maliki dia kata dalam puasa 6 Syawal tadi kita jumpa, siapa berpuasa Ramadan tambah 6 Syawal, pahala dia ibarat puasa setahun. Pahala ibarat puasa setahun. Ayat yang seumpama ni adakah menunjukkan puasa setahun tu tak molek? Nabi sebut pahala ibarat puasa setahun. Jadi menunjukkan puasa setahun tu bagus. Jadi daripada hujah ni Imam Malik kata sunat juga puasa setahun dengan syarat tinggal 5 hari tadi. Dengan syarat tinggal 5 hari tadi. Jadi sebab itulah tuan-tuan, memang kita tak nafikan ramai tokoh-tokoh yang mengamalkan puasa sepanjang tahun. Saya nak sebut satu tokoh yang disebut oleh guru saya, iaitu tokoh yang puasa sepanjang tahun, di antaranya Syekh Badruddin Al-Hasani, seorang muhaddis yang terkenal di Syria satu masa dulu. Yang mana sekarang ni ulama-ulama besar sekarang ni kebanyakan cucu murid dia, anak murid dia pun dah meninggal, kemudian anak murid kepada anak murid dia, ulama-ulama besar sekarang ni. Dan dia di antara tokoh hadis yang cukup terkenal di Syria, dan dia di antara yang mengamalkan puasa sepanjang tahun, tolak 5 hari. Sebab itulah kalau kita nak puasa sepanjang tahun, kita rasa kita mampu, kita rasa kita tidak mengabaikan tanggungjawab yang lain, itu tidak jadi masalah mengikut ulama, khususnya dalam mazhab Maliki. Jadi habis kita bab puasa sunat, masuk bab iktikaf. InsyaAllah kita sambung pada masa-masa akan datang. Tentang soal jawab, insyaAllah kita tangguhlah. Walaupun ada beberapa soalan yang saya rasa penting nak jawab, tapi kita tangguhlah dulu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.